yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 20 September 2021. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk remaja bermula. Gelembung perjalanan pelancongan antara negeri sedang dimuktamadkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bermula esok, pengembara dari luar negara boleh membuat permohonan kuarantin di rumah melalui sistem baharu iaitu Portal Home Quarantine Application HQA. Portal dibangunkan Pusat Kesiapsagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC bagi memastikan pengurusan permohonan dapat dilakukan dengan lebih baik. Jadi after this, no more email. Dia hanya pergi kepada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia bermula pada pukul 8 pagi hari esok. Akan ada satu banner untuk home quarantine application. Klik dekat banner tersebut, satu borang sahaja. Menerusinya, pengembara perlu memohon dalam tempoh 7 hingga 10 hari sebelum tiba di Malaysia. Mereka perlu mengemukakan sijil vaksin, pasport, tiket penerbangan, surat rujukan hospital dan kelulusan memasuki Malaysia bagi bukan warga negara. Sistem itu boleh diakses menerusi pautan tertera. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk remaja PICK Remaja dilancarkan secara rasmi hari ini menyasarkan 3.2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata PICK Remaja penting sebagai persediaan untuk pembukaan sesi persekolahan bermula Oktober ini. Di mana kawasan itu mempunyai sedikit kekangan dari segi bekalan vaksin, kita sarankan agar PIK remaja ini dimulakan di kalangan remaja usia 16 hingga 17 tahun seperti mana yang dibuat di Putrajaya pada hari ini. Tetapi di mana vaksin itu mencukupi, maka saya pun telah bincang dengan Ketua Pengarah dan kita membenarkan untuk dilaksanakan keseluruhan terhadap 12 hingga 17 tahun. Khairi menyatakannya pada sidang media pelancaran PICK Remaja di Putrajaya. Pusat pemberian vaksin PPV yang sedang beroperasi di seluruh negara akan digunakan bagi program suntikan vaksin kepada remaja. Mereka boleh mendapatkan suntikan vaksin secara walk-in atau hadir terus di PPV terpilih. Besok kita akan umumkan PPV tersebut. Jadi ada dua kaedah, sama ada menunggu tarikh daripada sekolah yang akan menjadi PPV ataupun boleh pergi ke mana-mana PPV ataupun PPV yang akan dikenal pasti supaya dapat dilaksanakan secara walk-in. Seramai 5,887 pelajar di sekolah-sekolah dalam kem Angkatan Tentera Malaysia ATM di seluruh negara bakal diberi vaksin menerusi PICK Remaja. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, sebagai permulaan, 255 pelajar tingkatan 4 dan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Desa Tun Hussein On Kuala Lumpur menerima dos pertama hari ini. Manakala baki 675 lagi dijangka
menerima suntikan pada Khamis ini. Vaksinasi bagi pelajar di 4 lagi sekolah menengah di dalam kem ATM iaitu Maktab Rendah Sains Mara, Kem Terendak dan SMK Kem Terendak di Melaka, SMK Pangkalan TLDM Lumut Perak serta SMK Tanjung Pengelih Johor akan dilaksanakan secara berperingkat. Pada masa yang sama, saya ingin maklumkan bahawa Maktab Tentera Diraja MTD di Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur turut berada di bawah tanggungjawab ATM. Sehubungan itu, program vaksinasi remaja untuk pelajar MTD akan dilaksanakan pada minggu kelima bulan September, iaitu sebaik saja kesemua 504 orang pelajarnya kembali melaporkan diri pada 27 September ini. Pemberian vaksin kepada pelajar sekolah rendah pula melibatkan 330 orang pelajar di SK Kem Kementah dan SK Desa Tun Hussein On dijangka dilakukan pada Khamis ini. Datuk Seri Syamuddin memaklumkannya pada sidang media bersama Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin selepas meninjau program vaksinasi Back to School di SMK Desa Tun Hussein On. Pemberian vaksin kepada pelajar sekolah menerusi PICK remaja turut dilakukan di negeri-negeri. 42,875 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun di Pahang menerima vaksin COVID-19 secara berperingkat bermula hari ini. 72 pusat pemberian vaksin digunakan termasuk PPV awam, sekolah dan klinik kesihatan. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pemberian dos pertama kategori itu dijangka selesai akhir bulan ini. 295 pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Taman Daya Johor Bahru menerima dos pertama vaksin COVID-19 pagi tadi. Ia sebahagian daripada program imunisasi yang dijalankan di 173 SMK seluruh negeri. Di Kelantan, pemberian vaksin kepada remaja berusia 16 dan 17 tahun berlangsung di semua PPV awam di seluruh jajahan. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Hussein, proses janji temu kepada remaja dibuat menerusi MySejahtera dan pejabat pendidikan daerah masing-masing. Kementerian Pendidikan akan mengambil pendekatan tunggu dan lihat sekiranya ada ibu bapa enggan membenarkan anak mereka menerima vaksin COVID-19. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata, buat masa ini masih terlalu awal untuk kementerian membuat sebarang ketetapan memandangkan PICK remaja baru saja bermula. Sebenarnya kita masih lagi melihat apakah perkembangan berkaitan dengan PIK remaja. Kerana program ini baru mula sahaja, kick off pagi tadi di seluruh negara, dan sebelum kita membuat sebarang ketetapan, kita perlu melihat apakah keadaannya, bagaimanakah penerimaannya. Dan insya-Allah selepas program PIK remaja ini berlangsung untuk satu tempoh, dari situ kita dapat lihat penerimaan di kalangan ibu bapa dan kita akan perincikan apakah langkah yang terbaik. PICK remaja berlangsung secara serentak di 6 negeri dan wilayah hari ini iaitu Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Perlis dan Pahang. 3 negeri yang sudah pun memulakan program berkenaan sebelum ini ialah Sarawak pada 8 September, Labuan 11 September dan Sabah 16 September. Seramai 18.45 juta individu atau 78.8% daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Manakala 93.3% atau lebih 22 juta individu daripada populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi vaksinasi harian pula, sebanyak 219,081 dos suntikan vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin sebanyak 40.37 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri.
Kes baru COVID-19 hari ini 14,345 kes, turun sedikit daripada 14,954 kes semalam. Sarawak tertinggi dengan 3,611 kes dan berikut statistik harian dan kumulatif COVID-19 dalam negara. Baik, keputusan untuk membenarkan gelembung perjalanan pelancongan antara negeri sedang dibincang dan akan diumumkan tidak lama lagi. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan langkah itu adalah bagi mempercepatkan pemulihan industri pelancongan negara yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Pelan Pemulihan Pelancongan PPP berupaya menjadi keseimbangan ekonomi dan kesihatan awam. Di antara fokus PPP Tuan Ketua termasuklah pertama iaitu merancangkan semula pelancongan domestik. Kedua, membantu mempercepatkan proses pemberian vaksin kepada rakyat tempatan termasuk petugas-petugas barisan hadapan sektor pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara dalam usaha mencapai immuniti kelompok di destinasi pelancongan popular negara. Ketiga, mempergiatkan kempen promosi rindu melancong Jom Vaksin Dulu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar di bawah program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Keempat, mengembalikan keyakinan awam untuk melancong dengan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi yang selamat, bersih dan sihat. Beberapa inisiatif bukan keuangan juga telah dilaksana MOTAC untuk membantu syarikat pengendali pelancongan. Penerimaan dan kesedaran masyarakat kepada program vaksinasi, bukti berita palsu mengenai vaksin tidak berkesan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menjelaskan penyebaran berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 telah banyak berkurang berbanding peringkat awal pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Hasil pelaksanaan pelbagai inisiatif seperti kempen Tak Pasti Jangan Kongsi dan Klik Dengan Bijak selain mewujudkan portal sebenarnya.my menyaksikan penyebaran kandungan berita palsu tidak lagi berkesan. Sejak 2020 hingga Julai lepas, portal tersebut menerima 186 juta layaran dengan 9.83 juta hits. Ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Beaufort, Datuk Aziz Shah Muhammad Dun di Dewan Rakyat, Menteri turut menjelaskan bahawa pasukan respons pantas juga telah membuat 479 penafian berita palsu sejak 2020 hingga kini. Pada bulan Mac 2020 sehingga bulan September 2021, pihak PDRM telah membuka sebanyak 307 kertas siasatan penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19. Dan daripada jumlah tersebut, kebanyakannya disiasat di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Dan daripada jumlah tersebut, 163 telah pun diselesaikan, 37 kes dituduh di mahkamah, sementara 114 kes lagi berada dalam siasatan. Kalau dilihat daripada angka-angka itu menunjukkan kes-kes telah pun banyak diselesaikan, namun tidak dinafikan masih ada. Tetapi secara keseluruhannya, penularan berita negatif tentang vaksin dan vaccination ini telah pun sangat banyak berkurangan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga sedang meneliti keperluan untuk menguatkuasakan undang-undang sedia ada bagi mengekang penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 khususnya di media sosial. Undang-undang yang bakal diteliti termasuk Seksyen 505 Kanun Kesesaan selain Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Tan Sri Anwar turut memberi jaminan penguatkuasaan undang-undang berkaitan adalah adil dan tidak membezakan mana-mana individu berdasarkan status.
Tetapi asasnya adalah sejauh manakah sesuatu tindakan itu melanggari undang-undang dan sekiranya siasatan menyatakan ianya melanggari undang-undang, maka tidak ada siapa pun yang berada di atas daripada undang-undang. Jelas Tan Sri Anwar lagi, kementerian juga akan bekerjasama rapat dan berterusan bersama pihak penyedia perkhidmatan media sosial dalam usaha mengekang penyebaran berita palsu. Pandemik COVID-19 telah mengakibatkan 4,422 murid sekolah yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan kehilangan ibu bapa atau penjaga masing-masing. Daripada angka itu, seramai 154 kanak-kanak menjadi yatim piatu dan hilang tempat bergantung. Justru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi memastikan kebajikan mereka termasuk bantuan keuangan segera dan perkhidmatan kaunseling. 7 institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah ditetapkan mengikut zon untuk penjagaan dan perlindungan kanak-kanak yang kehilangan penjaga akibat COVID-19. Tugas dan tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 bukan hanya terletak kepada JKN semata-mata. Pelibatan sumber pelbagai termasuk komuniti setempat amat penting untuk memberi galakan sokongan kepada anggota keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Beliau memaklumkan perkara itu dalam sidang Dewan Rakyat. Negara anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik alu-alukan penyertaan China. Paparan penuh seketika nanti. Setia bersama Berita Perdana. Bertemu kembali. Negara anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP menyambut baik penyertaan China yang dijangka berlaku tahun depan. Sebagai anggota perintis Sepakatan Perdagangan itu, Malaysia turut menyokong langkah China membuat permohonan rasmi menyertai CPTPP. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menyifatkan CPTPP sebagai perjanjian dagang serantau bernilai tinggi. Ia menawarkan peluang ekonomi yang besar kepada Malaysia dan China. Malaysia kini berada pada landasan tepat dalam meratifikasi CPTPP sementara menunggu mandat jelas daripada Kabinet. MITI yakin penyertaan China dalam CPTPP akan memperkukuh lagi hubungan dagang dan pelaburan Kuala Lumpur Beijing pada masa depan. CPTPP ialah perjanjian perdagangan 11 negara melibatkan Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura, Vietnam dan Malaysia. Selain fokus terhadap usaha pemulihan, rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12 juga boleh meletakkan agenda reformasi ekonomi sebahagian fokus utamanya. Ini termasuk menerusi tambah baik sistem penyampaian maklumat kemajuan dasar agar dapat difahami seluruh lapisan masyarakat. Langkah tersebut juga memudahkan kerajaan mengukur indikator implementasi sesuatu dasar. Malaysia ni kita harus membudayakan apa yang saya panggil pembudayaan pengukuran atau measurement indicator. Ini harus dilakukan dan pengukuran ini harus diwar-warkan kepada rakyat jelata periodically. Maksudnya kita tidak perlu tunggu sehingga separuh penggal baru nak buat review ataupun pada penghujung rancangan Malaysia baru nak buat announcement. Menurut Profesor Madya Dr. Baharum, instrumen mengukur keberkesanan dasar seperti RMK ke-12 tidak semestinya menggunakan indikator baharu. Ia juga boleh menggunakan indikator sedia ada berpandukan dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 atau Matlamat Pembangunan Mampan SDG oleh PBB. Beliau menjadi panel webinar RMK ke-12 Anjuran EU Era dan Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Inspek.
Aktiviti sebuah unit kediaman yang dijadikan makmal memproses dadah terbongkar dalam serbuan di Seri Kembangan, Selangor. Turut dirampas 5.5 tan bahan kimia dipercayai digunakan untuk menghasilkan kokain. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Razarudin Hussein, siri operasi di Lembah Kelang itu bermula pada 10 hingga 16 September. Sindiket disyaki didalangi warga asing. Kita nak tahu kokain ini datangnya daripada mana. Sama ada daripada Colombia, daripada US, daripada Mexico ataupun negara-negara lain. Rampasan ini adalah hasil daripada 7 serbuan dengan 7 tangkapan, iaitu 1 lelaki tempatan, 1 perempuan tempatan, 1 perempuan warga negara asing dan juga 4 laki-laki warga negara asing. Salah seorang daripada suspek didapati positif ganja. Semua yang ditahan tidak memiliki rekod jenayah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. PDRM mengesahkan usahawan kosmetik dalam buruan Muhammad Sajat Kamaruzzaman telah ditangkap di Thailand pada 8 September lalu atas kesalahan imigresen. Ketika ini usaha untuk membawanya pulang ke tanah air dipergiat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan memaklumkan Sajat telah didenda Mahkamah Thailand kerana memiliki pasport tidak sah. Suspek turut dikehendaki di Malaysia untuk siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Kesesaan kerana menghalang penjawat awam dan Seksyen 353 Kanun Sama kerana menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam daripada menjalankan kewajipan. Usaha memohon ekstradisi dilakukan bagi membawa dia pulang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan 3 pegawainya ditahan kerana disyaki terlibat penyelewengan dan salah guna kuasa dalam urusan kes terhadap seorang bekas ketua Jabatan Kerajaan. Pegawai terlibat ditangkap Suruhanjaya itu sendiri. SPRM dalam kenyataan media memaklumkan suspek direman sehingga semalam. Siasatan menyeluruh dijalankan dan orang ramai diminta tidak membuat spekulasi. SPRM menegaskan tidak akan berkompromi dan melindungi mana-mana pegawai terlibat salah laku jenayah. Seorang pegawai pemasaran syarikat swasta yang memandu secara melawan arus sehingga menyebabkan kematian 2 remaja didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam atas 2 tuduhan membunuh. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. K. Davoswin didakwa membunuh Nur Afiqah Abdul Karim dan Muhammad Hafiz Syamir Zul Asri di kilometer 8.6 Lebuh Raya Persekutuan arah Kelang ke Kuala Lumpur di Shah Alam pada 1.20 pagi 12 September lepas. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Magistrate Nur Faizah Abdul Sani menetapkan 21 Oktober untuk sebutan semula kes. Dalang utama kes penipuan pelaburan tukaran mata wang asing yang aktif sejak tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tertuduh Chua Chin Sun bagaimanapun mengaku tidak bersalah menipu seorang wanita. Mengikut pertuduhan, Chin Sun didakwa mengendalikan skim pelaburan tidak wujud. Dia memperdaya mangsa untuk mendepositkan RM4,250 ke dalam akaun milik syarikatnya. Kesalahan didakwa dilakukan 16 Mac lalu di Sentul Ibu Negara. Magistrate Taufik Afandi Chin membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 27 Oktober. Ya, ada pesanan daripada legenda sukan negara kepada atlet-atlet muda hari ini. Ya, untuk laporannya bersama Nazri Fahmi. Silakan. Nazri. Atlet diingat jangan mudah boros. Banyak kini semakin sukar dipintas.
Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Jangan mudah boros dan manfaat sebanyak imbuhan atau insentif diterima atas kecemerlangan pada Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Itu pesanan Jurulatih Badminton Kebangsaan Dato' Rashid Siddiq kepada semua atlet negara yang terlibat. Menurut beliau, ganjaran yang pelbagai sewajarnya menjadi motivasi terbaik untuk melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Saya rasa dengan adanya himbuan-himbuan yang besar macam ini, memang mereka perlu lebih bermotivasi dan tidak leka dengan apa yang mereka ada sekarang dengan kemewahan wang ringgit kan. So jadi mereka kena kontrol, kena jaga diorang punya kewangan supaya tidak membazir dan kelak nanti bila dah habis karier nanti mereka boleh gunakan sepenuhnya wang tu untuk masa depan. Kejayaan atlet-atlet badminton kebangsaan pada Tamasya Tokyo terus diraikan. Terbaru Persatuan Badminton Kuala Lumpur memberikan imbuhan keseluruhan berjumlah RM25,000 kepada atlet kelahiran wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pemenang pingat emas Sukan Paralimpik 2020, Chia Liek Hao, menjadi penerima insentif tertinggi sebanyak RM10,000 diikuti pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020, So Wo Ying, berjumlah RM5,000. Sementara itu, demi melahirkan lebih banyak juara, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA melancarkan projek jejak juara bagi tempoh 5 tahun. Menurut Presidennya, Datuk Seri Dr. Jahabudin Muhammad Yunus, projek berkenaan mendapat kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan bagi menjungkil bakat baharu di peringkat sekolah. Dan kami dapati bahawa di sekolah-sekolah di wilayah persekutuan ini, kita boleh bagikan kepada zon-zon dan sebagainya. Dan kita lihat pada kejayaan yang dicapai oleh Chia. Beliau bermula daripada umur 9 tahun. Jadi dengan jelas sekali bahawa kalau kita boleh cungkil bakat-bakat daripada sekolah daripada peringkat awal lagi, maka itu dapat membuahkan hasil dan bakat badminton yang terbaik. Aksi kelaikan Piala Asia Wanita 2022 di Palestin. Pasukan bersepak wanita kebangsaan terpaksa akur apabila tewas 0-4 kepada Thailand pada pelanan pembukaan kumpulan H. Skuad bimbingan Jacob Joseph dikejutkan dengan 2 gol pada minit awal perlawanan. Gol pembukaan dijaringkan oleh Kanjat Cetabut 35 saat selepas whistle permulaan dibunyikan di Stadium Antarabangsa Faisal Al-Husaini. Seminit kemudian, Thailand yang menduduki ranking ke-39 dunia menambah jaringan menerusi rembatan di luar kotak penalti oleh pemain tengah Nutwade Pramnak sebelum Kanjat menambah gol ketiga pada minit ke-37. Skuad negara memperoleh peluang terbaik pada minit ke-18, namun sepakan Harita Justin ditangkap kemas penjaga gol Thailand. Di penghujung aksi, skuad negara hilang tumpuan sebelum Kanjanat melengkapkan hat-trick untuk kemenangan 4-0 Thailand pada waktu kecederaan. Selepas ini, Malaysia akan menentang Palestin pada Rabu ini. Menjelang Piala Malaysia 2021, Terengganu FC TFC mahu memanfaatkan sepenuhnya tenaga 9 pemain import termasuk 4 daripada skuad TFC 2 bagi mengharungi saingan Piala Malaysia musim ini. Ketua Jurulatih Nafis Izzi berkata beliau sedikit lega kerana mempunyai lebih pilihan pemain import untuk disesuaikan dengan jadual Piala Malaysia yang padat. Bagaimanapun, faktor keserasian dan prestasi semasa pemain masih menjadi kriteria utama untuk pemilihan pemain yang akan diturunkan pada saingan yang bermula Sabtu ini. TFC diundi dalam kumpulan B bersama-sama pasukan Selangor FC, Perak FC dan pasukan di kedudukan ketiga Liga Perdana. Nafuzi mengakui juara 33 kali Selangor merupakan lawan yang perlu diberi lebih perhatian. Dengan reputasi sebagai pasukan paling berjaya dalam kancah Piala Malaysia, corak permainan Selangor FC juga dilihat semakin meningkat dan menjadi dalam saingan Liga. Bagaimanapun, dalam masa sama, beliau tidak memandang remeh cabaran 2 lagi pesaing dalam kumpulan B yang boleh melakukan kejutan. Aksi Liga Premier Kelantan FC tidak boleh keciciran mata apabila turun menentang Selangor FC 2 pada perlawanan terakhir di Liga di Stadium Sultan Mahmud keempat pada malam esok. Ia bagi memastikan slot kesaingan Piala Malaysia terjamin.
Penolong Ketua Jurulatih Kelantan FC, Rizal Zamri Yahya berkata, bagi memastikan kemenangan pada perlawanan tersebut, pasukan kini memberi tumpuan memantapkan benteng pertahanan dan mempertajamkan jentera serangan. Ketika ini, 4 pasukan daripada Liga Premier berpeluang merebut 3 lagi slot kesayangan Piala Malaysia mengeringi Negeri Sembilan FC dan Sarawak United FC yang sudah pun layak kesayangan piala berprestis itu. Selain Kelantan FC, 3 lagi pasukan yang mengintai slot kesayangan Piala Malaysia adalah PDRM FC, Kelantan United dan Kuching City FC. Saingan peringkat kumpulan Piala Malaysia akan bermula pada 25 September dan final pada 30 November ini. Selepas hampir 2 tahun tidak menjadi kejohanan kompetitif, skuad rugby 17 negara bakal membuat penampilan di pentas antarabangsa apabila bakal mintai kejohanan rugby Asia 17 yang akan berlangsung di Dubai, Emirat Bersatu UAE November ini. Menurut Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya, kejohanan itu sangat penting menjelang 2 tamasya besar tahun depan. Jadi kedua-dua pasukan kita akan beraksi dan ianya juga merupakan kejohanan kelayakan untuk rugby dunia 17 dan juga untuk sukan Asia Hangzhou tahun depan. Jadi ianya juga dan sukan Commonwealth 2022 di Birmingham tahun depan. Sebagai persiapan, kedua-dua pasukan lelaki dan wanita kini telah kembali menjalani latihan pusat di Universiti Putra Malaysia UPM. Beliau berkata demikian kepada media selepas Mesyuarat Agung Tahunan Kesatuan Rugby Malaysia 2021 secara maya di Ibu Negara. Sementara itu, Ketua Jurulatih Rugby Bunga Raya 17 negara Muhammad Syaizul Hafifi Muhammad Noor memaklumkan akan menyenaraikan hampir keseluruhan pemain-pemain muda lelaki dan wanita bagi menghadapi kejohanan rugby Asia 17 di UAE. Kita memang daripada program memang kita ada semua pemain baru 15 orang. Pemain lama hanya 5 orang je sini. Sebab tu saya kata pasukan ni memang pasukan baru lah. Sebab sebab sasaran MSI pada pasukan ni adalah pada tahun 2026. Iaitu kejohanan Asia 2026 di Nagoya, di mana kita disasarkan untuk mendapat peringkat. Dan perjalanan pasukan ini sebenarnya lama. Jadi kalau kita tak boleh tengok pada short term punya result lah. Sebab kita terpaksa bermula daripada pemain-pemain yang berumur 20, 21 dan mereka ni pun tak pernah bermain sukan C sekalipun. Jadi kalau kita nak harapkan satu yang tinggi untuk kejohanan yang besar macam Commonwealth dan sukan Commonwealth 2022 dan sukan Asia pada 2022 tahun depan, saya rasa kita patut bagi saya realistik lah dengan pasukan yang ada sekarang. Dalam pada itu, beliau turut meletakkan sasaran sekurang-kurangnya kekal dalam Division 1 kepada pasukan kebangsaan pada kempen kejohanan rugby 17 2021 yang akan berakhir 13 November ini. Masih melibatkan skuad rugby kebangsaan, Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya turut memaklumkan skuad rugby 15 negara akan mintai kejohanan rugby Asia ARC pada 31 Januari 2022. Di mana kita akan bertemu dengan Hong Kong dan pada 2 Februari kita akan bertemu dengan Korea. Dan kem latihan akan bermula pada bulan November yang akan datang. Untuk itu, KRM telah merancang 3 peringkat kem latihan iaitu peringkat pertama dan kedua pada November dan terakhir pada Disember hingga penghujung Januari. Ini pula perkembangan skuad hoki negara. Skuad projek khas lelaki kebangsaan bakal mintai siri jelajah United Kingdom 2021 pada 26 September sehingga 16 Oktober ini. Ia sebagai persiapan menjelang Piala Dunia Remaja 2021 pada November ini di India. Perkara itu disahkan Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi pengurusi jawatankuasanya Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak yang memaklumkan ia sebahagian kerjasama pihaknya dengan Badan Induk Hoki Great Britain. Tambah Datuk Ahmad Najmi, sejumlah 21 pemain akan mintai siri jelajah tersebut.
Dalam siri jelajah tersebut, skuad kendalian Wollaston akan menghadapi 8 perlawanan. Antaranya menentang skuad bawah 21 England, Wales dan Scotland. Beralih ke saingan Liga Perdana Inggeris, Chelsea meneruskan aksi konsisten apabila tidak berdepan masalah menewaskan Tottenham Hotspur 3-0 sekaligus melonjak ke puncak Liga. Turut berlakar kemenangan Manchester United yang berjaya menewaskan West Ham 2-1. Bermain di laman sendiri, Tottenham gagal memanfaatkan kelebihan untuk mengengkang asakan Chelsea. Skuad kendalian Thomas Tuchel membuka jaringan menerusi tandukan Thiago Silva selepas waktu rehat. Pemain tengah N'Golo Kante pula meletakkan The Blues dalam situasi selesa apabila rembatannya terkena Eric Dyer yang menerjah ke gawang tuan rumah untuk gol kedua. Antonio Rudiger melengkapkan kemenangan dalam masa kecederaan untuk membawa Chelsea ke kedudukan teratas Liga. Sementara itu, di Stadion London, Manchester United melakar kemenangan 2-1 ke atas West Ham. Dalam perlawanan tersebut, tuan rumah terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-30 apabila percubaan Said bin Rahma terkena pemain pertahanan Rafael Varane dan gagal diselamatkan penjaga gol David De Gea. Cristiano Ronaldo kemudian berjaya menyamakan kedudukan buat United 5 minit selepas itu walaupun percubaan pertamanya diselamatkan Lukas Fabianski. Gol kedua The Red Devil dijaringkan pemain gantian Jesse Lingard pada minit ke-73. The Hammers berpeluang untuk mengikat kedudukan selepas dihadiahkan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun De Gea mencubira apabila menyamakan sepakan yang diambil oleh Mark Noble untuk menghuni tangga ketiga Liga. Beralih pula ke Ligue 1, Paris Saint-Germain PSG melebarkan rekod kemenangan dalam 5 perlawanan musim ini selepas menundukkan Lyon 2-1. Aksi Parc des Princes itu menyaksikan kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan pada babak pertama. Di separuh masa kedua, pasukan pelawat berjaya membuat kejutan dengan gol pendahuluan oleh Lucas Paqueta pada minit ke-54. Kelebihan itu bagaimanapun hanya bertahan kira-kira 12 minit sebelum PSG dihadakan sepakan penalti. Peluang itu tidak disisihkan oleh Neymar untuk menyamakan kedudukan 1-1. Perubahan taktikal yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino termasuk mengeluarkan Lionel Messi selain membawa masuk Mauro Icardi membuahkan hasil apabila Icardi berjaya menanduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak Liga. Saingan Bundesliga, Florian Wirtz muncul watak penting membantu Bayer Leverkusen membenam Stuttgart 3-1. Lebih menarik, kemenangan tersebut diraih Leverkusen ketika beraksi dengan 10 pemain. Minit ke-38, namun gagal mendominasi perlawanan dengan baik. Beraksi dengan 10 pemain juga bukan masalah besar buat Leverkusen apabila berupaya menambah jaringan ketiga pada minit ke-7. Edisi Sukan 20 September berakhir di sini. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum. Sukan untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah di hampir kesemua kawasan di sekitar Semenanjung pada malam ini. Hujan hanya dilihat berlaku di 1-2 kawasan di sekitar negeri Kedah dan juga Kelantan yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Berbeza keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat pada malam ini dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara dan pedalaman negeri Sarawak. Dan semua kawasan yang mengalami keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal pagi nanti. Kita lihat tinjauan cuaca untuk pagi esok pula. Dijangkakan hujan lebat akan turut berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai Melaka dan juga Johor. Juga di sekitar kawasan pesisir pantai negeri-negeri di utara Semenanjung pada awal pagi nanti. Selain itu, hujan lebat turut dijangka akan memasuki kawasan barat negeri Sabah ini. Oleh itu, amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan sebelum ini masih lagi dikekalkan untuk sepanjang hari esok bagi kawasan-kawasan terbabit iaitu di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga di wilayah Persekutuan Labuan.
Hujan lebat yang berterusan dijangka mampu untuk berlaku sepanjang hari esok di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Oleh itu, orang ramai khususnya bagi mereka-mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada berikutan keadaan banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh yang boleh berlaku disebabkan oleh kejadian hujan lebat yang dijangka akan berlaku ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keras hati, tidak berputus asa dan pantang menyerah. Itu ikrar ke-12 pasukan khas Laut Paskal Tentera Laut Diraja Malaysia yang dipegang erat dua anggota pasukan elit terbabit. Berbekalkan semangat itu, mereka berjaya mencipta sejarah tanggal 22 April 1998 dengan memecahkan rekod dunia di Kutub Utara. Audi Muhammad Nur ada pengisiannya. Bintara kanan bersara Muhammad Idrus Jusoh bersama Kapten Ahmad Ramli Karbi berjaya membuat terjunan dari ketinggian 10,000 kaki di udara dalam kesejukan negatif 70 darjah Celsius ketika melaksanakan ekspedisi terjun bebas Kutub Utara 1998. Turut dibawa bersama sebuah kereta Protonwira. Pada hari kejadian yang mana apabila kita bergerak terbang ke North Pole di 0 point North Pole, apabila di ketinggian 3,000 meter daripada paras bumi dengan suhu di atas minus 70 di bawah paras beku minus 70, dan apabila RAM tu dibuka, kemudian apabila kereta Proton diturunkan daripada kapal terbang, kami sangat takut sebab kita tak tahu apa keputusannya di bawah nanti. Apabila kereta itu diturunkan, memang kita nampak kereta itu payung ketiga-tiga payung kargo untuk Proton ni kembang dengan baik. Itu satu tanda positif yang payung ni, kereta ni akan turun dengan baik. Selepas apabila Protonwira ni diturunkan, kami dinaikkan ke paras lagi tinggi, ke paras 10,000 kaki, dan kami pun keluar daripada pesawat, yang mana satu cabaran lagi untuk keluar daripada pesawat, yang mana kelajuan pesawat adalah lebih kurang dalam 190 knot ke 200 knot, yang mana bukan satu kelajuan biasa untuk skydiver. Rekod dunia sekali lagi dipecahkan bersama 4 lagi rakan dalam terjunan kedua sebaik mendarat. Yang mana saya bersama dengan Kapten Aziz, Encik Sulaiman, Hazam Muzakar dan juga Encik Ramli akan membuat kerjasama payung di udara. Macam mana benar itu akan berlaku? Kami terpaksa kena gather sebelum buka payung. Walaupun kami dah planting berselerak di atas dalam tu,
tetapi kami kena group balik, gather balik, kemudian baru kita bagi isyarat kita buka payung. Baru kita akan dapat buka payung berdekatan. Yang mana akan menyenangkan kita nak pin kita punya kawan nanti. Itulah rekod yang telah kita buat. Dan lagi satu, untuk ekspedisi ini juga, saya sebagai warga Paskal bersama-sama dengan seorang lagi saya punya rakan iaitu Kapten Ahmad Ramli bin Kardi. Kamilah adalah warga Paskal atau warga TLDM menjadi rakyat Malaysia yang pertama membuat perjunan di Kutub Utara. Jadi terima kasih kepada Paskal dan juga terima kasih kepada TLDM yang mana telah memilih saya dan Kapten Ahmad Ramli untuk menyertai ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998. Ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998 disertai 16 penerjun diketuai Datuk Abdul Rahim Dahalan telah berjaya membawa nama Malaysia ke mata dunia. Kini Muhammad Idrus Jusoh berjaya melatih lebih 500 penerjun bebas udara. Mereka sanggup berkorban apa saja untuk menjaga perairan negara kita. Bukan itu saja pengorbanan mereka, namun mereka sanggup bergadai nyawa untuk kibarkan jalur gemilang dan juga mencipta nama negara di mata dunia. Audi Momano untuk Berita RTV. Keputusan berkaitan kebenaran rentas negeri perlu diteliti Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, rentas negeri tidak termasuk dalam senarai pengurangan SOP Pelan Pemulihan Negara (PPN). Sebenarnya rentas negeri dia ada kaitan secara langsung dengan fasa-fasa negara-negara negeri berkenaan mengikut Pelan Pemulihan. Jadi apa keputusan yang perlu kita buat nanti berkait dengan keputusan negeri mesti dibawa semula ke Jawatan Kuasa Khas Pemulihan COVID-19 yang diketuaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 14 September lalu, beliau mengumumkan kerajaan kini di peringkat akhir untuk mengurangkan SOP PPN hanya kepada 10 SOP berbanding 181 sekarang bagi memudahkan orang ramai memahaminya. Datuk Seri Hishamuddin turut memaklumkan mesyuarat kedua Menteri Kuartet COVID-19 akan diadakan esok. Ratusan burung migrasi dilaporkan mati selepas merempuh menara World Trade Center WTC di New York beberapa hari lepas. Bangkai-bangkai kesemua burung itu menurut laporan New York Post dapat dilihat bertebaran di kaki 5 bawah menara tersebut. Sekurang-kurangnya 291 burung dipercayai keliru dengan lampu dan kaca reflektif ketika terbang menuju ke arah selatan pada malam Isnin. Sukarelawan pemantau pelanggaran burung untuk Kumpulan Pemeliharaan Burung New York, Melissa Breyer, terkejut kerana kebiasaannya jumlah burung yang mati kerana merempuh bangunan hanya sekitar 15 atau 20 ekor sahaja. Seorang pegawai polis berdepan detik sukar selepas menerima khabar mengenai kedua ibu bapanya yang telah ditidurkan akibat COVID-19. Pegawai polis cawangan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ini tidak dapat menahan perasaan ketika membuat panggilan video bersama keluarga dan ibu bapanya. PDRM turut memberikan kata-kata semangat kepada pegawai ini dan mendoakan agar ibu bapanya segera sembuh. Sebab melihat video ini, netizen menghujani ruangan komen dengan mendoakan ibu bapa pegawai polis itu. Tindakan seorang pensyarah Universiti Gajah Mada pula yang tidak pernah membuka kamera komputer riba ketika sesi pembelajaran secara dalam talian sejak awal semester mengundang persoalan pelajar-pelajarnya. Bagaimanapun ia terbongkar ketika Edi Prasetyo Nugroho tidak sengaja terbuka kamera. Pensyarah subjek perniagaan dan pengurusan itu menghidap penyakit buah pinggang sejak 11 tahun lepas sehingga terpaksa memakai tiup oksigen. Kisahnya dikongsi salah seorang pelajar, Eseda
Diary menerusi platform TikTok dan perkongsian video ini telah meraih 4.2 juta tontonan dan lebih 20,700 komen warga maya. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 20 September. Mendepani pandemik COVID-19 dan menuju ke arah endemik ini, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Kita semua keluarga Malaysia. Teruskan setia bersama kami yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.